Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, alhamdulillah kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinan daripadanya kita dapat sama-sama bertemu dan berhimpun sekali lagi pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat kebaikan, rahmat, keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Terima kasih semua yang bersama, yang menonton pada malam ini. Seperti biasa, mohon jasa baik anda untuk kita pakat-pakat share, pakat-pakat kongsikan live kita pada malam ini. Kita sebar-sebarkan. Mudah-mudahan lebih ramai lagi yang dapat bersama dengan kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan sambung lagi pengajian kita dalam menggunakan kitab 20 golongan yang menyesal pada hari kiamat. 20 golongan yang menyesal pada hari kiamat. Dan kuliah kita pada malam ini ditaja ataupun diuruskan, disponsor oleh Masjid Kota Damansara, ataupun dipanggil Masjid Kuning lah, di Bandar Kota Damansara, insya-Allah. Baik, jadi tuan-tuan, kita akan sambung pada malam ini satu lagi tajuk dalam kitab ini pada bab yang ke-10. Pada bab yang ke-10 di bawah tajuk 20 golongan yang menyesal pada hari kiamat. Dan antaranya golongan yang bakal menyesal pada hari kiamat. Hari ini dia melibatkan persoalan yang dipanggil sebagai orang-orang yang bisnes, yang melibatkan perniagaan lah. Orang-orang yang berniaga, orang-orang bisnes. Maka tolong ambil perhatian dalam tajuk kita pada malam ini. Takut nanti kita akan menyesal pada hari kiamat. Wal'ayazubillah. Baik, tajuknya pada bab yang ke-10, muka surat 64, iaitu dipanggil mengurangkan timbangan. Antara golongan yang bakal menyesal seandainya dia melakukan perkara ini
iaitu dia mengurangkan timbangan dalam perniagaan, atau dalam istilah lain bahasa mudah kita nak faham, menipu dalam perniagaan. Dan kemudian dia mati dalam keadaan dia tidak sempat bertaubat. Mati pula tak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bimbang-bimbang berlaku penyesalan yang sangat hebat pada hari mahsyar besok. Dan kita dah ulang dah banyak kali, menyesal di padang mahsyar, menyesal di dalam kubur, itu tidak memberi apa-apa keuntungan pada kita. Suatu benda yang sangat merugikan. Sebab itu nak menyesal, sekaranglah masanya. Kan, nak menyesal, nak berintih, nak menangis, nak bertaubat, nak berubah, nak hijrah, nak itu, nak ini, selagi kita masih hidup, selagi kita masih ada nyawa, maka bismillah tawakal, buatlah perubahan yang terbaik. Mudah-mudahan Allah membantu dan menolong kita, insya-Allah. Baik, tuan-tuan, ibu-ibu, muslimin muslimat sekalian, saya sambung bacaan. Bukan sambung, saya mulakan bacaan. Belum baca lagi. Okey, muka surat 64 di bawah tajuk mengurangkan timbangan. Ya, siapa yang berniaga tolong dengar baik-baik. Yang tak berniaga pun dengar juga. Baik, disebutkan dalam kitab ini sebahagian golongan dari manusia yang telah mati hatinya, iman mereka pula lemah dan digoda oleh kehidupan dunia, serta disesatkan jalannya oleh syaitan yang menjanjikan mereka kefakiran dan mengangankan mereka akan hidup kekal. Baik, penulis kitab ni nak beritahu pada kita, apa hal sekalipun kita ni kena hati-hati dalam kehidupan di dunia ini. Kena berhati-hati. Sebab di sana kita ada banyak musuh, yang namanya nafsu, yang namanya iblis dan syaitan, yang namanya manusia, yang namanya persekitaran atau environment yang kadang-kadang menyesatkan kita. So, kena hati-hati. Kena buat benda yang baik. Kena letakkan diri kita dalam keadaan berwaspada. Sebab syaitan ni dia ada banyak penyakit yang dibawa kepada kita. Antara penyakitnya yang Allah sebut dalam Quran iaitu asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Sesungguhnya syaitan itu, kata Allah, menjanjikan kefakiran kepada kamu. Tuan-tuan, syaitan ni kerja dia membisikkan kita, menakut-nakutkan kita dengan kefakiran, dengan kemiskinan. Masa bila? Ketika kita nak bersedekah. Jadi sebab itu terima kasih sahabat TikTok yang bagi gift. Maknanya anda rajin bersedekah. Terima kasih banyak. Mana anda berjaya melawan syaitan. Contoh dah. Kebetulan saya nampak sahabat kita siapa semua bagi gift, Zulkarnain. Terima kasih lah. Okey. Jadi maknanya tuan-tuan, terima kasih kekanda Hamidah Nasir yang bersama mencelah mendengar kuliah kita pada malam ni. Terima kasih banyak. Baik, jadi tuan-tuan, maknanya syaitan ni kerja dia akan membisikkan kita menjadi miskin, terutama bila kita nak bersedekah. Bila kita nak bersedekah, dia akan racun kita supaya jangan sedekah. Itu kerja syaitan, tuan-tuan. Bila kita nak sedekah je, satgi datang bisikan, "Uish, ni kalau aku bagi derma RM10 kat tabung masjid ni kan, miskin aku nanti, rugi aku nanti bajet belanja petang kan tak ada pula."
Nanti kalau aku bagi ni sekarang, aku nak makan apa pula? Ada macam-macam. Itu semua apa? Kerja iblis dan syaitan. Dia akan bisikkan kita, menakut-nakutkan kita dengan kemiskinan dan kepapaan. Sedangkan tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, Allah dan Rasul telah menjanjikan orang-orang yang rajin bersedekah. Rajin bersedekah ini dengan kekayaan, keberkatan harta, kemewahan hidup, kesenangan hidup. Allah dah janji. Nabi pun pernah sebut dalam hadis, la yanqus malun min sadaqah. Tidak akan berkurang harta yang kamu infak, yang kamu sedekahkan itu. Bal yazdadu, bal yazdadu, bal yazdad. Nabi repeat 3 kali, sahabat sekalian. Nabi kata tak akan berkurang harta yang kamu infak, yang kamu belanja, yang kamu wakaf, yang kamu sedekahkan itu. Bahkan kata Nabi akan bertambah dan terus bertambah. Yang syaitan pula bisik, harta kamu akan jadi kurang, harta kamu tinggal sikit, nanti kamu miskin, gedebak-gedebuk. Itu setan punya kerja. Jadi tuan-tuan, janganlah dilayan bisikan syaitan itu. Ya, tak usah layan bisik-bisik setan tu, jangan layan. Baik, yang kedua tadi, wa ya'murukum bil fahsya. Kerja iblis syaitan ni, dia mengajak kita, menyuruh kita, membisik kita, menghasut kita buat benda-benda yang mendatangkan kemurkaan Allah. Buat benda-benda yang merosakkan hidup kita. Buat benda-benda yang menjahannamkan hidup kita, melanggar perintah Allah. Syaitan ni kerja dia bisik kita buat dosa. Tak payahlah semayang katanya, eloklah murtad katanya. Dia bisik-bisik. Jadi apa nak buat tuan-tuan? Bisikan tu jangan dilayan sangat. Kalau dengar bisik-bisik benda tak elok ni, kita banyak istighfar. Cepat-cepat istighfar. Cepat-cepat berselawat. Cepat-cepat minta ampun. Orang kata bahasa mudah ni, abaikan saja. Dia datang bisik, kita buat dono tuan, jangan dilayan sangat. Sebab lagi dia layan, dia suka tuan. Setan ni suka kita layan dia. Jadi tak asal layan. Kalau dia bisik apa, buat tak tahu je lah. Istighfar saja, lawan bisikan tu. Sebab itu kerja dia. Okey. So ingat, kerja mereka adalah menipu kita dan juga menjanjikan dengan kefakiran dan berangan-angan dengan dunia ni. Okey, sambung lagi. Maka akibatnya, mata mereka tidak dapat melihat dengan benar dan tangan mereka berbuat kezaliman. Sehingga menipu orang telah menjadi kebiasaan mereka, berkhianat menjadi tabiat mereka, dan membuat kotor telah menjadi kesukaan mereka. Wal-ayazubillah. Okey, jadi tuan-tuan, akibat termakan hasutan syaitan tadi. Dan kita kena ingat tuan-tuan, syaitan ni bila dia menghasut ni, dia punya, orang kata, liciknya tu memang canggih. Dia punya, apa dia panggil, dia punya racun dia tu memang dahsyat tuan-tuan. Dia bisik kat kita ni memang halus je. Kan? Kadang-kadang kita yang buat baik ni pun terpedaya juga. Kan? Terpedaya juga, tergoda juga, wal'ayazubillah. Jadi hasil godaan itu menyebabkan kadang-kadang mata manusia tidak dapat melihat yang mana dinamakan kebenaran. Orang dah tak kenal mana yang al-haq, mana yang batil, mana yang boleh buat, mana yang tak boleh buat, mana yang dosa, mana pahala. Mata dah jadi kelabu asap. Tuan-tuan, mata dah tak berapa nak nampak. Sebab apa? Dikaburi oleh bisikan dan hasutan syaitan. Dan tangan berbuat zalim. Tangan ni mula nak buat benda-benda tak elok. Mencuri, makan rasuah, melakukan kerja-kerja yang tak baik.
merampas hak manusia dan sebagainya lah, yang kita namakan dia dosa-dosa yang terbit dari tangan kita sendiri. Jadi hati-hati tuan-tuan, sebab kerja iblis syaitan ni sangat licik, sangat halus. Kadang-kadang kita tak perasan kita telah ditipu oleh iblis dan syaitan. Dan termasuklah menipu orang dan menjadi khianat dan buat benda-benda yang tak elok. Itulah hasil kerja dan bisikan-bisikan iblis dan syaitan yang menjadikan faktor manusia itu boleh jadi orang jahat, yang boleh menyebabkan orang baik bertukar menjadi orang jahat, yang berperangai elok bertukar menjadi watak-watak iblis. Boleh jadi belaka tuan. Benda ni kita dah tengok dalam hidup kita setiap hari. Setiap hari kita tengok benda ni. Keliling kita, tak payah pergi jauh. Kadang-kadang dalam adik-beradik kita, dalam keluarga kita, dalam family kita, sanak saudara kita, anak buah kita, macam-macam jenis tuan. Kadang-kadang mereka-mereka macam ni telah digoda dan dihasut oleh iblis dan syaitan, wala'ayazubillah. Maka ini baru nak sampai tajuk tuan. Dah 20 minit baru sampai tajuk perbahasan kita tuan. So bawa-bawa tenang. Saya pun masa tidak lama tuan, isyak je saya kena berhenti. Itu waktu yang diberi oleh pihak masjid kepada saya. Baik, maka itu dia tulis, maka itu mereka telah berbuat curang dalam menakar dan mengurangi timbangan yang sebenarnya, serta mereka lupa dengan ancaman Allah yang disebut dalam Quran. Hasil hasutan iblis syaitan tadi menyebabkan orang yang berniaga menipu dalam perniagaan. Banyak tuan orang menipu berniaga, berlambak, bukan banyak ustaz, menimbun. Boleh timbang kilo dengan boleh timbang kilo tuan, punya banyak orang menipu ni. Bukan semua ya, segelintir itu adalah. Meniaga tipu. Tipu ni banyak pattern tuan-tuan, tapi fokus kita malam ni ialah menipu dalam timbangan dan sukatan. Timbangan ni kalau sekilo, dia sukat-sukat tak cukup sekilo. Itu nipu lah. Ataupun dia claim ini madu original tapi dia campur air, campur gula merah ke gula apa pun nak bagi nampak lebih pekat, lebih likat. Menipu. Kata benda tu original, tipu. Kata musangking yang dia hantar kat kita, tupai king. Jauh bezanya tuan-tuan tu. Allahu Akbar tuan-tuan. Kita ni macam ni lah tuan-tuan. Kita berniaga ni nak barakah. Kita nak barakah. Boleh dapat keberkatan. Apa guna berniaga kaya untung juta-juta tapi hidup tak ada berkat tuan? Tak ada faedah. Kan? Biarlah orang kata kita berniaga kecil-kecilan pun jual nasi lemak ke musim-musim PKP apa semua ni kan. Musim-musim Covid ni. Ada orang jual buah cempedak. Cempedak banyak tuan-tuan. Orang jual durian. Menipu jual durian. Menipu jual cempedak. Menipu jual kuih. Jual laksa. Jual apa pun tak usah tipu lah tuan. Meniaga elok. Kan. Saya tak nak kaya tapi nak berkat. Alhamdulillah, terbaik sahabat kita. Dah, betul. Berkat tu makna cukup segala-gala. Kan? Cukup apa nak dapat. Kaya taklah sampai kereta ada 59 biji, tak adalah. Kereta kita pun sebiji dua gitu je. Kan? Jadi yang kita nak barakah dalam hidup tuan-tuan, keberkatan. Yang tu saya tabik tuan. Siapa yang dalam diri dia ada benda tu, saya tabik. Kan? Kalau kaya pula, baik pula, berkat pula, yang itu double, triple punya bonus tuan. Itu memang triple punya bonus. Jadi tolong, kalau berniaga jangan kurangkan timbangan.
jangan menipu dalam sukatan. Kalau dulu orang pakai timbang dacing. Dacing mesti tengok. Dacing tahu kan? Cuba tengok bendera Barisan Nasional tu kan logo dia dacing kan. Lebih kurang macam tu dulu punya timbang. Sekarang ni orang dah timbang guna digital. Guna ataupun penimbang yang ada jarum tu kan. Yang letak timbang gula sekilo, nampak jarum dia pergi nombor 1. Itu pun orang boleh menipu juga. Tapi kebanyakannya Alhamdulillah, mudah-mudahan jujur lah kan. Kalau saya di Mesir dulu, ni cerita sikit lah pengalaman kita kan. Saya pergi Mesir tahun 93 tuan, lama dah, dekat 30 tahun dulu 27 tahun dulu. Kalau di Mesir ni tuan-tuan, memang simple tapi betul benda tu. Tuan-tuan, dia timbang memang cekap tuan, tapi saya rasa memang betul lah. Katalah dia jual anggur, dia jual buah kan. Kebanyakan jual buah atau sayur lah. Dia akan tolak naik kereta kuda tuan. Waalaikumsalam kekandaku yang dikasihi Al-Fadhil Ustaz Salihuddin Nasir. Terima kasih bro, sudi singgah. Sudi singgah menonton adiknya berkuliah sekejap. Baik, masa di Mesir tuan, dia Arab ni dijual sayur, jual buah. Diorang, tempat saya ni kampung tuan, dekat Tonto. Dia jual buah, jual sayur ni ditolak naik kereta kuda ataupun naik keldai. Lepas tu belakang tu adalah papan roda 2 dia tu. Dia duduk atas tu, naiklah kuda tu, naiklah keldai tu kan. Jalan pusing kampung. Kita nampak, kita panggil lah dia. Kita kata kita nak Faraulah ni dia panggil strawberry tuan. Kita ambil buah canggih sikit lah kan. Setakat Musang King tu biasa tuan, ni Faraulah. strawberry. Kita kata, dia tanya ais kam kilo, kau nak berapa kilo? Kita jawab bagi 3 kilo. Dia pun ambil, dia punya timbang ni macam dacing tuan-tuan. Dia tak ada timbang macam digital, tak ada. Ni tahun 90-an punya dekat Mesir. Timbang dia dacing tu 2 kiri kanan, dia akan letak pemberat. Pemberat tu dia letak sebelah kanan 3 kilo, dia punya batu bulat-bulat tu, pemberat tu lah. Dia ada tulis 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo tu, dia letak lah. Kalau 3 kilo, dia letak lah sekilo tu 3 ketul. Lepas tu dia ambil Faraulah strawberry tadi, boom, letak sebelah. Naik sama tuan. Itu betul lah sukatan dia tu. Kadang dia boom, dia lebih sikit. Lebihkan sikit, sedekah tak. Itu kita puas hati lah. Yang tu berkat tuan-tuan. Dia tak menipu dalam timbangan. Kadang-kadang ada setengah tu kita baru intai, tengok jarum, tak ada nak tengok, berhenti betul-betul jarum, dia angkat dah. Nah, gula 2 kilo katanya. Entah sampai ke tidak tuan. Itu kita tak nak. Jangan kita menipu dengan benda-benda macam ni yang akhirnya menyebabkan kita tak ada apa pun faedah di akhirat besok, malahan rugi. Menipu jual tempoyak ustaz, campur pisang, campur gula, macam-macam. Kak Siti Zaleha kata kan, macam-macam. Klaim tempoyak, klaimnya kek lapis original from Sarawak, contoh. Tapi tak berapa nak lapis sangat, tak berapa nak rasa Sarawak sangat. Tipu. Contoh ada gitulah. Kadang-kadang klaim, ini ikan patin tempoyak Temeloh Mari punya. Tengok Sungai Gombak punya tu. Contoh. Kita meniaga biar jujur tuan. Peniaga yang jujur ni, tuan-tuan tahu tak apa dia punya dia punya keuntungan dia tuan-tuan. Keuntungan dia apa? Contoh ginilah. Nabi kata peniaga yang jujur at-tajirus sadiq. Peniaga yang jujur, kata Nabi, dia akan duduk dalam syurga bersama dengan aku dalam syurga besok. Nampak tuan, ni bukan cerita main-main. Kan ustaz, orang meniaga donat nipu ustaz, berlubang tengah-tengah. Bang, donat memang macam tu bang. Kalau tak berlubang di tengah, dia tak panggil donat bang. Dia panggil kuih apa, saya tak tahulah. Okey, tuan-tuan jangan macam-macam sangat. Dengar je saya kuliah. Okey.
Kalau pengurusan pinjaman keuangan menipu dari segi pinjaman, membayar tak habis-habis, rupanya alasan kesilapan ejen pinjaman. Macam mana, adakah ia riba yang meminjam pun sekali kena ia kes tertipu, tolong beri. Ni panjang jalan cerita ni. Dia ginilah, bila kita meminjam, hak kita sebagai peminjam membayar apa jumlah yang telah dipersetujui oleh pemberi pinjam atau pemberi hutang. Pemberi pinjam lah kita kata kan. Kalau dia kata kita hutang, kita pinjam 100,000, dia kata okey, kau bayar aku balik 100,000 dalam tempoh 3 tahun. Contohlah gitu. Kita pun bayar bulan-bulan berapa bla 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 bla. Dan sepatutnya, kalau ikut yang saya faham sinilah, sepatutnya settle lah. Tu dia kona pula, dia bagi alasan silap ejen lah, atau silap itu gedebak-gedebuk. Kita pula terpaksa menanggung. Sebenarnya hak kita yang meminjam adalah membayar atas rekod dan persetujuan yang telah di MOU. Sebab tu dia kena ada black and white, tuan-tuan. Dia kena ada black and white, terutama duit yang kita pinjam tu jumlah yang besar-besar sikit. Allah pun dah sebut dalam Quran kan, iza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Allah kata tulis. Kalau hutang besar-besar, terutamanya tulis, kata ulama berdasarkan ayat Allah surah Al-Baqarah 282. Sebab apa? Sebab takut jadi macam ni lah. Kita kira dah settle, dia kata ada lagi berapa ribu lagi tak settle. Lepas tu berhujah. Benda macam ni dia kena ada black and white, supaya ada orang panggil apa, boleh kita bawa ke tengah, bawa ke pihak-pihak yang berwajib dan sebagainya lah. Dia gitu. Kalau tidak, nanti kita teraniaya. Macam tu nah. Jadi hati-hatilah tuan-tuan dalam hidup ni. Apa pun black and white, walaupun, dengar baik-baik saya cakap, walaupun adik-beradik, walaupun kawan baik, tolonglah black and white. Sekarang kawan baik, ke depan kita tak tahu, tuan. Tak, sebab benda ni dah banyak sangat yang berlaku. Jadi poin kita malam ni ialah mengurangkan timbangan. Okey, mengurangkan timbangan ini benda yang sangat tidak dianjurkan oleh agama, dikira menipu lah. Okey, kita beli beras ataupun gula 2 kilo, balik-balik timbang tak sampai pun 2 kilo. Itu menipu nama dia. Baik, antaranya Allah sebut ayat yang ke-9 dalam surah Ar-Rahman, dan tegakkanlah timbangan dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Tuan-tuan, Allah dah pesan. Allah dah pesan. Okey, Allah dah pesan apa dia? Iaitu adillah dalam timbangan dan sukatan. Dia macam ni tuan-tuan. Benda tu kita kata betul-betul lah. Orang tanya, bang, ni abang jual durian apa? Kita jawab, ini Musang King grade A, ini Musang King grade B, murah sikit, sekilo RM25. Grade A ni betul-betul rasa macam musang. Dah, contoh lah, aku pun tak tahulah kan. Contoh dah, kita bagi tahu betul, ni Musang King A harga RM40 sekilo, hak ni B murah sikit RM30. Allah tuan-tuan, kalau kita jujur macam ni, orang akan datang pada kita kan. Abang Azman kata mencampurkan barang baru dengan lama pun tipu juga kan Ustaz? Ya kan. Lainlah dia kata, okey bang, ini rambutan ni baru punya, saya dah timbang, abang nak 2 kilo, ni hak lama punya sikit bang, dah buat tak apa elok, saya top up je lah, saya sedekah. Itu lain. Itu lain. Dia dah bagi cukup, dia top up lain, itu lain. Tapi 2 kilo diam-diam dia ambil, dia seluk masuk yang tak elok sikit, sumbat dalam tu, tipu. Jangan main-main tuan-tuan. Meniaga ni banyak orang menipu ni. Jadi cuba kita jadi peniaga jujur kan. Macam nak macam saya kan. Contohlah, saya bagi contoh ni yang saya jual ni. Tiba-tiba buat keluar produk pula kan.
Dah saya nak bagi contoh siapa pun saya tak tahu, saya tunjuk saya ni benda ni. Pes ikan bakar petai ni, saya tunjuk ni, pes ikan bakar petai. Saya beritahu kan keluaran ana ikan bakar petai. Harga pengenalan itu hari RM13, tidak termasuk pos. Harga baru kita letak RM14, naik RM1. Sebab apa naik? Sebab kita tambah lagi isi petai dalam dia. Nama pun pes ikan bakar petai. Kalau buka tak jumpa petai, maknanya saya menipu. Syarikat yang buat ni menipu. Tapi tak, tuan-tuan. Tuan-tuan yang dah beli dengan saya ni, dah beli ni, selalunya dia akan repeat balik lah. Sebab sedapnya kepetaian dia tu. Terasa kepetaian dia tu. Oh, memang sedap, tuan. Saya tak buka lagi, nampak ni, kembung lagi ni. Saya simpan, tuan-tuan. Saya simpan tu nak tunjukkan tuan-tuan lah. Tapi sayang nak buka. Boleh saya buka, saya tunjuk sampul kosong je, boleh kan. Tapi saya tak seronok, tuan. Saya sayang nak buka ni. Dia expired 2 tahun ni, tuan. Lama expired ni. Nah, kita cerita betul. Kalau produk tu betul, dalam dia ada isi petai, beritahu kata ada petai yang dihiris halus sebanyak 12 gram. Memang disebut macam tu, 12 gram. Kandungan petainya 12.4 gram. Kan, dia memang ada isi dia dalam ni, halus dia petai dia. Kita beritahu betul-betul. Ini klaim satu produk, kata ini dalam dia memang ada biji habatus sauda. Tiba-tiba dalam tak ada, yang ada ekstrak saja. Kalau ekstrak, kita beritahu ekstrak lah. Nampak, tuan? Hati-hati kita berniaga ni biar betul-betul. Kita nak macam sahabat kita sebut tadi, keberkatan. Boleh dapatkan daripada ustaz, apa dia? Oh, yang tadi beli kat Shopee pun boleh. Type je pes ikan bakar petai, ataupun PM dekat nombor saya dekat profile, link profile tu pun boleh. Okey. Nanti saya bagi nombor tuan-tuan dekat sahabat saya, Tokek Anak Ikan Bakar Petai Bangi. Dia yang akan uruskan postage, berapa harga semua dia akan beritahu lah. Jadi tuan-tuan, saya tukar umum saja. Begitu. Jadi ingat, Allah dah pesan dalam ayat tadi, dan tegakkanlah timbangan dengan adil, dan janganlah kamu menipu dalam timbangan. Jangan mengurangkan neraca timbangan. Lebih tak apa, itu lagi barakah. Ada tak peniaga yang lebih kurang, ustaz? Ramai. Kan? Kadang saya pun banyak kali juga merasa benda tu. Kadang kita beli buah, katalah rambutan 2 kilo, contoh tak, dia pun dah timbang 2, cekuk secekak lagi, zap, tak apalah ustaz, sedekah sikit. Ramai, tuan-tuan. Yang tak baik duit pun ada. Macam-macam dah kita jumpa orang baik-baik pun ramai. Namun di celah itu, kan, ada juga yang ambil kesempatan, ada juga yang menipu. Terutama, minta maaf sebut, meniaga online. Sebab itu tuan-tuan, kalau nak beli apa-apa online, tak kira lah Lazada ke, Shopee ke, Alibaba ke, apa jugalah platform-platform online yang tuan-tuan dah selalu menjenguk tu. Ni sempena 99 nak menjahanam duit kita pula, kan. Cari yang trusted seller lah. Sebab saya pun pernah kena, tuan-tuan. Saya order benda lain, dapat benda lain yang tak masuk akal. Yang tak masuk akal, tuan-tuan. Rasa nak menangis aku dia buatnya. Rasa nak empuk aja seller tu. Lepas tu kita PM, dia tak jawab sepatah habuk, tuan. Tak apalah, saya halalkan lah. Walaupun hati sakit, kan, tak apa, kita halal, bukan rezeki akulah. Kita order benda lain, tuan-tuan, dia hantar kita benda lain. Saya dapat benda yang tak masuk akal langsung. Contohlah, kita order produk macam kesihatan, kan, dia hantar kita pakaian. Kan jauh perginya tu. Tuan. Katalah kita order minyak urut, dia hantarnya singlet, umpama gitulah. Memang saya pernah dapat. Tapi nak buat macam mana? Sabar je lah, kan. Kita pun dah WhatsApp pun dia tak balas, nak maki hamun pun tak guna juga. Benda kita dah dapat, duit kita dah bayar. Sabar je lah. Fikir ini ujian Allah pada aku, Allah akan ganti lebih baik. Cukup lah, kan. Panjang-panjang cerita, kan, sakit hati kita.
Jadi tuan-tuan, peniaga online jangan menipu. Kalau produk tu kata kualiti di grade C, beritahu je, ini produk saya jual ni grade dia bawah sikit lah, jenis C punya, boleh tahan anggaran 3-4 bulan, kalau pakai pun bateri cepat habis, contoh gitu. Kita beritahu tuan-tuan dengan jujur. Allahu Akbar. Allah akan sayang kita. Allah akan sayang kita, tuan. Tak. Sebab itulah Nabi kata, peniaga jujur duduk dalam syurga sekali dengan aku. Peniaga yang jujur duduk dalam syurga sekali dengan aku, kata Rasulullah. Allahu Akbar, kan? Habis macam mana tuan-tuan? Sebab itu meniaga ni sangat bagus. Sangat bagus, kan? Sunnah Nabi satu hal. Kalau kita betul-betul boleh tiru meniaga, tuan, kita dapat pahala sunnah Nabi. Kita dapat pahala tolong orang buat baik, bagi orang makan, lebihkan pula dapat pahala sedekah. Banyak tuan-tuan. Orang nak cepat kaya tu, kawan pun ditipunya. Betul? Muslihah Muhammad, kan? Kawan makan kawan punya cerita ni. Saya pun pernah kena, ustaz. Saya pernah beli dengan Shopee, duit dah bayar, barang tak sampai. Allahu Akbar, kan? Jadi itu kita kena ambil kira. Jujur, beritahu jujur. Macam saya lah jual. Saya bukan jual, saya dealer, authorized dealer. Authorized dealer ni, tengok muka saya ni. Saya buat emas dengan public gold, kan. Jadi kita beritahu, emas ni gold bar dia 999. Ada sertifikatnya, ada bahan buktinya, ada segala-gala sijil lahir dia, apa semua gedebak-gedebuk, patuh syariah, semua bagai. Kita beritahu betul-betul. Tuan-tuan tengoklah TikTok, kan, berapa banyak orang jual gold bar tipu, kan. Dia bakar rentung terus emas tu, tuan-tuan. Emas ni kalau kita bakar, dia payah nak mencair dan melebur gitulah. Dia ada teknik dia, kan. Tapi ni buah api biasa je, tuan. Merekod gold bar tu, saya tengok jenama lain lah, jenama yang tipu lah, kan. Lepas tu boleh ada yang jenis dapat boleh perap sekali patah dua, tuan. Apa benda gold bar macam tu. Dah menipu, tuan-tuan. Jangan. Tambah musim-musim Covid ni, kan. Ramai scammer, ramai nak kaya cepat. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, anak Kak Zah pun dealer public gold juga. Alhamdulillah, memang terbaik, kan. Menyimpan-nyimpan emas ni, tuan. Sikit-sikit, kita bukan nak kaya dengan emas ni. Kita ada duit pun, duit habis, kan. Dia kaedah dia gini, tuan. Ada duit, belum tentu ada emas. Ada emas, sudah tentu ada duit. Cara nak kempen, tuan. Jadi apa-apa nak beli, jumpa saya, okey? Ataupun carilah dealer dalam ni yang terbaik semua. Kita ada duit, belum tentu ada emas. Tapi bila kita ada emas, sudah tentu ada duit. Pegang kata-kata saya. Simpankan kata-kata betul. Kau ustaz cakap pandai, ustaz racun. Saya bukan racun, tuan-tuan. Saya beritahu benda yang betul. Kan, kita berniaga kena jujur. Saya lepas isyak ni sekarang, habis kuliah ni, lepas isyak, ada anak murid, dia nak masukkan anak dia 2 orang. Dia nak suruh saya register 2 orang. Tapi yalah, saya boleh je registerkan dia 2 tu, bawah saya terus. Saya akan dapat untung lah. Kalau dia membeli, saya akan dapat untung, kan. Dapatlah persen sikit, 1% ke berapa. Jadi saya akan beritahu dia kejap lagi. Mungkin kakak ni pun sedang menonton. Dah azan dah waktu. Okey, sekejap je. Saya akan beritahu dia macam ni, supaya lebih untung untuk anak dia. Sebab anak dia nak masuk 2 orang. Jadi saya akan bagi kaedah yang menguntungkan untuk anak dia, tidak menguntungkan seseorang. Jujurlah, kena jujur. Kan, kalau saya boleh buat diam-diam, tak apa. Akak bagi detail, saya register anak akak dua-dua buat saya. Sebelah kiri, sebelah kanan. Contoh tak? Saya tak nak buat gitu. Nanti rugi kat anak dia. Dia ada teknik lain yang kita boleh buat supaya lebih baik. Anak dia pun boleh untung juga. Kena jujur lah. Bila jujur gitu, Allah hantar lagi orang lain masuk contoh gitulah. Okey. Baik, tuan-tuan, waktu pun dah masuk. Azan ni sekarang awal sikit. Dan saya akan berhenti dekat perenggan tu, di bawah tu. Rasulullah SAW satu ketika pernah lalu berhampiran
tempat makan. Nanti saya akan sambung di situlah. Itu kita akan baca semula pada 29 September. Tuan-tuan. Sebab jadual saya setiap 29 hari bulan dengan Masjid Kota Damansara. Sebab kuliah saya hari ini dengan Masjid Kota Damansara. Public goal berapa Ustaz? Kak Bariah boleh WhatsApp pada saya lah. Dia macam ni. Dekat public goal ni kita boleh beli dengan 3 cara, tuan. Cara pertama, kita berkenan satu produk tu, katalah dinar ke dirham ke gold bar ke, berapa harga dia, katalah 1,000, 2,000, 3,000, kita bayar rap sekali. Itu cara pertama, bayar full terus habis bayar. Cara kedua, kita boleh bayar secara bulanan, maksimum 10 kali bayar, maknanya 10 bulan boleh, patuh syariah. Cara ketiga, kita beli gram. 1 gram katalah hari ni RM265 contoh, ataupun 266 kot hari ni. 1 gram emas. So kita back in 266, kita dah ada dalam akaun kita 1 gram. Bulan depan beli 1 gram lagi, sikit-sikit, ataupun ada lebih beli 2 gram. Kumpul-kumpul, katalah ada 20 gram dalam masa beberapa bulan. So 20 gram tu kita boleh tukar dengan barang emas. Nak tukar gold bar pun boleh. Gold bar lah biasanya, sebab nilai gram yang kita beli tu adalah emas 999. So dia tak boleh tukar kepada emas yang kurang nilainya. Nampak? Nanti kalau tukar dia jadi menipu pula. Oh, saya bayar gram masa tu Ustaz, nilai dia emas 999. Apa hal pula Ustaz tukar dengan saya ni, bagi cincin pula, ini 916 Ustaz. Nampak? Jadi benda tu public goal pun dah kaji, tak nak jadi penipuan. So yang gram tu hanya boleh tukar dengan emas 999 sahaja. Jadi siapa yang berminat boleh PM saya, nombor yang tertera di situ. Tu nombor kat skrin kan. Boleh PM saya lah, nanti kita guide lah dan sebagainya. Okey, dan apa tu, untuk TikTok boleh tekan dekat profil, insya-Allah. Baik, jadi tuan-tuan, sebagai kesimpulan akhir kesimpulan akhirnya, sebelum saya akan tamatkan live dengan Masjid Kota Damansara, dan tuan-tuan yang dekat audio kuliah dengan TikTok, tunggu sekejap, kita akan sambung dengan surah Al-Mulk lepas ni, insya-Allah. Saya akan habiskan dekat masjid dulu. Okey, sebagai kesimpulan akhir, yang pertama sekali, jangan menipu dalam perniagaan. Tak kira apa bentuk penipuan, tolong elakkan. Yang kedua adalah, kalau kita terjebak dengan perniagaan, pastikan niat kita betul, mengikut sunnah Nabi, kita nak bantu manusia, kita nak mudahkan kerja orang, insya-Allah Allah akan tolong kita. Alright? So itu saja, terima kasih. Azan pun dah berkumandang di tempat saya, di Sarjana Utama Sungai Buloh ni. So saya akan berhenti dulu untuk masjid, dan sahabat lain tunggu sekejap, kita akan sambung dengan surah Al-Mulk, insya-Allah. Baik, itu saja. Terima kasih banyak. Yang baik, yang benar daripada Allah, yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Kita tangguhkan dulu majlis dengan tasbih kafarah, suratul As, dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyyan wa la mahruman wa la matruda wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih semua sahabat Masjid Kota